itu matrikulasi? Untuk siapa yang tak tahu, matrikulasi ni adalah Behind closed doors, I'm a fool for your love. kita berjumpa di dalam e-tuition extra hari ini bersama Madam Siti. So, apa yang Madam Siti nak share dengan korang hari ni? Hari ni Madam Siti akan explain tentang cara-cara permohonan ke matrikulasi. So, extra hari ni adalah berkaitan dengan perjalanan selepas SPM untuk those yang nak sambung matrikulasi. Alright. So first kita bercakap tentang apakah itu matrikulasi. Untuk siapa yang tak tahu, matrikulasi ni adalah satu laluan untuk lepasan SPM. So lepas SPM ni sebenarnya ada beberapa cabang yang korang boleh pergi. First mungkin korang boleh pergi ke STPM, boleh ambil diploma, dan salah satu cabang lagi adalah matrikulasi. Okay, so matrikulasi ni kenapa korang kena join? Maksudnya kenapa korang kena apply matrikulasi? So matrikulasi ni kita panggil nama lain dia sebagai pra-university. Maksudnya sebelum masuk universiti, korang akan digalakkan untuk ambil matrikulasi. Dekat matrikulasi, dia punya style is, nama pun pra-university kan, so dia punya style pengajaran, dia punya style lifestyle adalah lebih kurang macam dekat universiti. So dekat situ adalah proses korang nak adapt dengan bila dah masuk universiti nanti. Alright. So, matrikulasi ni susah ke? Kejap lagi kita bincangkan benda tu. Ada yang tanya, kenapa kena ambil matrikulasi? Kenapa tak ambil STPM je? Kenapa tak ambil diploma je? So guys, untuk yang tak tahu, macam saya kata, matrikulasi ni adalah salah satu jalan pintas untuk korang sambung ke ijazah. Kenapa? Sebab matrikulasi ni pengajian dia hanyalah setahun. So if korang bayangkan korang lepas SPM and then korang ambil setahun matrikulasi, then setahun kemudiannya korang dah boleh masuk ijazah. So dia kiranya macam shortcut untuk kita dapat ijazah dengan cepat. So sebab tu digalakkan ramai-ramai apply masuk matrikulasi. Alright. So kita bercakap dulu tentang apakah program-program ataupun subjek ataupun course yang ditawarkan di matrikulasi. So untuk pengetahuan semua, matrikulasi ni dia ada dua program, iaitu yang pertama 2 semester dan yang kedua adalah 4 semester. So untuk program 2 semester, maksudnya pengajian dia adalah setahun. Kalau 4 semester, pengajian dia 4 tahun. So, program 1 tahun kita panggil PST, program 2 tahun kita panggil sebagai PDT. So, apa bezanya dua-dua tu? Basically, dia adalah lebih kurang yang sama. Cuma, untuk PST, program 1 tahun ni, dia pembelajaran dia setahun. Untuk PDT, pembelajaran yang setahun tadi tu dipanjangkan menjadi 2 tahun. Itu saja beza antara PST dan PDT. Mungkin ada yang tanya, kenapa kalau sama, kenapa nak kena buat 2 tahun? Buatlah setahun. Macam yang saya dah terangkan tadi, matrikulasi ni dia adalah pra-university. Jadi pembelajaran dia adapt daripada universiti. So pembelajaran dekat universiti sangat berbeza dengan apa yang kita belajar dekat sekolah masa form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 dulu. Masa zaman sekolah, cikgu akan ajar satu persatu. Tak faham, cikgu explain. Selagi tak faham, cikgu explain. Dekat universiti totally different. Maksudnya pembelajaran dekat situ korang kena catch up. Dia ajar sangat laju dan korang kena catch up. So those untuk yang cepat pick up ataupun mudah untuk belajar, memang digalakkan untuk ambil program 1 tahun. Maksudnya even pengajaran dia laju pun korang masih boleh catch up. For those yang ada perlukan masa lebih sikit untuk dalam belajar, misalnya kalau belajar korang kena baca 2-3 kali baru faham. So untuk yang macam tu digalakkan ambil program 2 tahun PDT. So sebab itulah kerajaan buat 2 program untuk matrikulasi, 1 tahun dan 2 tahun. So tapi kalau nak cepat-cepat pergi ke ijazah, better ambil program 1 tahun. Berbalik-balik macam saya kata, bergantung pada cara pembelajaran kita. Kalau korang jenis yang fast learner, so program 1 tahun tu memang untuk korang lah. Kalau untuk yang agak lambat sikit untuk learn, so
program 2 tahun is better. 2 tahun, betul lah 2 tahun is better. Okay, so sekarang kita pergi kepada program 1 tahun atau PST dulu. So dalam PST ni ada beberapa jurusan yang ditawarkan. Contohnya, jurusan yang pertama adalah jurusan sains, yang kedua adalah jurusan kejuruteraan, yang ketiga jurusan perakaunan, dan keempat adalah jurusan perakaunan profesional. Alright, program ni program jurusan perakaunan profesional adalah program baru yang ditambah dalam silibus matrikulasi. So apa bezanya empat jurusan ni? Okey, dalam program jurusan sains dia ada beberapa cabang lagi, iaitu sains fizikal, sains hayat dan juga sains dia panggil modul 1, modul 2 dan modul 3. Nanti saya akan terangkan apa beza modul 1, 2, 3 ni. Dan jurusan kejuruteraan dia ada satu aliran saja, dan perakaunan pun satu aliran, dan jurusan perakaunan profesional pun satu aliran. So mungkin ada yang tanya, madam, apa beza jurusan perakaunan dengan jurusan perakaunan profesional? So basically saya terangkan dulu untuk sains dan kejuruteraan dulu, dan baru saya pergi kepada bahagian perakaunan. Sebab perakaunan ni dia jurusan-jurusan yang kita akan ambil dekat matrikulasi ni bergantung kepada apa yang kita nak jadi in the future. Maksudnya korang dah bila korang kerja nanti, korang nak kerja dekat bahagian mana. So itu sebab tu sekarang ni korang dah kena tentukan apa minat korang. Contohnya kalau korang minat engineering, so bahagian mana, jurusan mana yang sepatutnya korang ambil sekarang. Jangan ambil dulu baru decide nak jadi apa. So you kena tahu dulu, at the end bila dah kerja nanti korang nak jadi apa, baru korang boleh tahu jurusan apa yang korang kena ambil masa matrikulasi. So untuk jurusan sains dia ada 3 modul, iaitu modul 1, modul 2 dan modul 3. So apa beza modul-modul ni? Sebenarnya bezanya hanya pada subjek yang korang ambil sepanjang setahun tu. Okay. So kita pergi kepada modul yang pertama dulu. So untuk sains, jurusan sains modul 1 ni adalah untuk pelajar yang nak pure sains. Maksudnya korang kena belajar fizik, kimia dan biologi. Tiga subjek sains ni memang korang kena belajar sepanjang setahun. Dan additional satu subjek wajib adalah matematik. So kiranya sepanjang setahun tu, kalau korang ambil jurusan sains modul 1 pure sains ni, korang akan kena belajar maths, fizik, kimia dan juga biologi. Itu adalah untuk jurusan sains modul yang pertama. Untuk jurusan sains modul yang kedua ni, dia lebih kurang macam sains fizikal, di mana matematik adalah subjek wajib. Sebenarnya setahun tu memang kena ambil matematik. Kemudian kena ambil kimia. Untuk jurusan sains, matematik dan kimia, dua-dua ni adalah subjek yang wajib kena ambil. Okay. And then jurusan modul 2 ni macam saya kata sains fizikal. So tadi ada maths, kimia, fizik, fizikal kan, dan juga computer science. Untuk sains, jurusan sains modul yang ketiga pula, ini adalah sains hayat ataupun sains biologi. So macam saya kata tadi, subjek wajibnya apa yang korang kena belajar sepanjang setahun tu, kalau korang ambil sains modul yang ketiga ni, iaitu sains biologi, wajib korang kena ambil matematik, korang kena ambil kimia, kemudian korang kena ambil biologi, dan last sekali korang kena ambil computer science. Alright, so itu adalah untuk jurusan sains di matrikulasi. Dan 3 modul, depends korang nak pure science maksudnya belajar semua fizik, kimia, bio. Korang nak sains fizikal, korang kena, maksudnya kalau sains fizikal kena belajar fizik, tak belajar bio. Kalau korang nak tadi sains fizikal dan last sekali sains hayat korang belajar bio, korang tak belajar fizik. Itu adalah beza antara ketiga-tiga jurusan sains modul 1, 2, 3. Kena pilih salah satu, tak boleh ambil semua. Kemudian sekarang saya akan explain untuk jurusan kejuruteraan ataupun engineering. So kalau korang nak jadi engineer, kalau korang nak ambil jurusan kejuruteraan dekat matrikulasi, apa subjek-subjek yang korang kena belajar sepanjang setahun tu? So matematik, subjek wajib. Kemudian kimia, subjek wajib juga untuk pelajar-pelajar yang ambil sains dan juga engineering. Kemudian kalau engineering, obviously korang kena belajar fizik. Dan last sekali korang kena belajar basic engineering. So basic engineering ni adalah introduction kepada kejuruteraan. So untuk pelajar yang ambil jurusan kejuruteraan dekat matrikulasi, 4 subjek ni adalah wajib korang ambil sepanjang 2 semester ataupun 1 tahun tu. Okay, sekarang kita beralih kepada jurusan perakaunan. Kalau korang ambil akaun dekat matrikulasi, apakah subjek yang korang akan belajar? So
Dia ada 4 subjek juga. Macam saya kata, matematik adalah subjek yang wajib. Kemudian korang akan ambil, obviously kalau ambil account kena ada prinsip perakaunan. Okay, dan subjek ketiga adalah ekonomi. Right, and dan last sekali adalah pengurusan perniagaan. So 4 subjek ni adalah untuk sesiapa yang ambil jurusan perakaunan. Dan last sekali, kalau korang ambil jurusan perakaunan profesional, apa subjek yang korang wajib belajar sepanjang setahun tu? Mestilah matematik, subjek wajib, and then korang kena ambil financial accounting, korang kena ambil management accounting, dan last sekali korang kena ambil accounting in business. Okay, so mungkin ada yang tanya, apa kalau saya ambil jurusan sains ni, nanti saya dah kerja saya boleh jadi apa? Kalau saya ambil jurusan kejuruteraan jadi apa? Apa beza jurusan perakaunan dengan perakaunan profesional? Macam saya kata tadi, jurusan-jurusan yang kita ambil dekat matrikulasi, dekat universiti, semua ditentukan oleh apa kita nak jadi in the future. Dah kerja nanti kita nak jadi apa? So sebagai contoh, kalau korang ambil jurusan sains, antara bidang-bidang yang korang boleh ceburi masa kerja nanti adalah perubatan. Kenapa perubatan? Sebab tadi kita belajar sains biologi, kita belajar sains hayat kan. Okay, ataupun kalau korang ambil sains kejuruteraan, korang akan jadi jurutera. Korang boleh pergi kepada bidang kejuruteraan dekat universiti nanti. Boleh pergi bidang pergigian, dentistry, pharmacist, science and technology, architecture, nursing, boleh pergi kepada science forensik, science kesihatan, dan macam-macam lagi bidang sains. Bidang sains ni wide. So kalau korang ambil jurusan sains, korang boleh pergi bidang yang korang boleh pergi nanti adalah macam-macam bidang-bidang yang berkaitan dengan sains. Dan kalau korang ambil jurusan kejuruteraan pula, apa bidang yang korang boleh ceburi bila dah masuk universiti nanti? So antaranya obviously engineering lah, kejuruteraan. And then boleh juga jadi pergi ke architecture, seni bina. Boleh juga pergi safety and health, boleh pergi ke environment engineering, dan macam-macam lagi bidang teknikal dalam bidang engineering. So itu antara bidang-bidang yang korang boleh ceburi kalau korang ambil jurusan kejuruteraan. Okay, kalau ambil jurusan perakaunan pula, apa bidang yang korang boleh ceburi adalah accounting lah, accountant, perakaunan, pengurusan perniagaan, ekonomi, pentadbiran awam. Korang boleh pergi kepada bahagian teknologi maklumat, pengurusan sumber manusia, HR, undang-undang, dan macam-macam lagi. So semua jurusan yang saya sebut ni adalah cabang untuk kalau korang ambil jurusan perakaunan di matrikulasi. Dan kalau ambil jurusan perakaunan profesional pula apa? Ni khas ni, perakaunan profesional. Beza antara jurusan perakaunan dengan perakaunan profesional ni, bezanya adalah kalau korang ambil jurusan perakaunan profesional, korang akan lebih menjurus kepada untuk ambil sijil Professional Association Chartered Certified Accountant. So itu adalah satu sijil khas untuk accountant, kita panggil ACCA. So kalau korang memang betul-betul nak jadi accountant, so bidang mana yang korang kena ambil? Jurusan perakaunan ke perakaunan profesional? Obviously korang kena ambil jurusan perakaunan profesional. Kenapa? Sebab sijil matrikulasi jurusan perakaunan profesional ni akan buatkan korang boleh terus ambil ACCA lepas habis matrikulasi. Kalau korang ambil jurusan perakaunan biasa dekat matrikulasi, korang tak boleh terus ambil ACCA. Korang kena habiskan degree dan sebagainya lah, baru boleh pergi ke ACCA. So ACCA ni adalah satu sijil yang semua accountant nak. Dia adalah satu macam kita kata exam yang sangat susah untuk pelajar-pelajar account. Orang-orang yang nak jadi accountant ni, kalau ada ACCA tu, which mean dia orang adalah sangat hebat. So macam saya kata, kalau korang nak jadi accountant, pergi kepada jurusan perakaunan profesional. Kalau korang masih lagi mencari-cari tapi korang minat account, so masih lagi mencari-cari nak jadi apa tapi korang minat account, korang boleh ambil jurusan perakaunan. Sebab bila ambil jurusan perakaunan ni, dia lebih general sikit lah. Korang boleh pergi HR, korang boleh pergi accountant, boleh pergi kepada pengurusan dan sebagainya. Okey, kita dah terangkan tentang program 1 tahun. Sekarang saya akan terangkan tentang program 2 tahun, PDT. So sebenarnya PDT tu apa tadi saya terangkan? Dia adalah program 2 tahun. Maksudnya korang akan ambil 4 semester. Dia sama macam program 1 tahun, cuma dipanjangkan. Apa yang pelajar 1 tahun belajar, pelajar 2 tahun belajar, cuma dipanjangkan. So maksudnya dia tak secepat pelajar 1 tahun lah.
Macam saya kata tadi, kalau korang jenis fast learner, program 1 tahun sangat sesuai untuk awak. So kalau korang jenis yang slow learner, program 1 tahun mungkin akan buatkan korang susah nak belajar. Maksudnya susah nak faham apa yang cikgu ajar. Sebab dekat matrikulasi dia ajar sangat laju seperti di universiti. And tak ada orang yang nak tanya awak faham ke tak. Tak ada lecturer yang nak tak faham saya explain lagi sekali. Dia tak ada macam tu. Dia tak faham, korang kena belajar sendiri. Tak ada siapa yang nak belai-belai korang sampai korang faham. Okay, situ adalah matrikulasi. Dia adalah pra-universiti. Sama macam dekat universiti nanti. So korang kena belajar sendiri. So kalau korang slow learner, better ambil program 2 tahun. Tapi untuk program 2 tahun ini ditawarkan hanya untuk jurusan sains sahaja. Kalau jurusan kejuruteraan, account ataupun account profesional, tak ada program 2 tahun. Hanya jurusan sains tadi yang saya kata ada 3 modul. Modul sains hayat yang belajar fizik, kimia, bio. Modul sains fizik, fizikal, belajar kimia, fizik dan juga computer science ataupun sains biologi. Okay, so semua tu tiga modul sains ni je yang ditawarkan untuk pembelajaran 2 tahun, program 2 tahun di matrikulasi. Okay, sekarang kita akan tengok apakah syarat-syarat minimum untuk masuk ke matrikulasi. Kalau korang jurusan sains, antara minimum result yang korang kena dapat adalah C. C je. Untuk subjek apa? BM, BI, Math, Kimia, Fizik ataupun Biologi. Bergantung pada sains modul yang mana lah. Fizik atau Biologi tu. Kalau korang ambil sains Fizik, korang kenalah C dekat Fizik. Bio tak C pun tak apa. Ini minimum Jangan kata madam kalau saya dapat A macam mana. Itu maksudnya lagi bagus lah. Ini kita kata minimum. Sekurang-kurangnya korang kena dapat C untuk subjek-subjek yang saya sebutkan tadi. BM, BI, Math, Kimia, Fizik ataupun Biologi. Dan selain daripada tu, korang wajib lulus sejarah. Wajib lulus sejarah ya. So sejarah ni adalah subjek wajib lulus. Kalau fail sejarah, possibility untuk masuk ke matrik tu sangat tipis. Okay, dan last sekali, subjek matematik korang minimum sekurang-kurangnya kena dapat B. Alright. So itu adalah untuk jurusan sains. So kalau jurusan kejuruteraan pula macam mana? Untuk jurusan kejuruteraan, sekurang-kurangnya C untuk semua subjek lain. Contohnya BM, BI, Math, Fizik dan subjek-subjek lain tu sekurang-kurangnya C. So maksudnya dan kemudian korang wajib lulus sejarah. Sama macam tadi. Sama macam jurusan sains, wajib lulus sejarah. Dan jurusan kejuruteraan pun korang wajib lulus sejarah. Sebab sejarah tu adalah subjek wajib lulus untuk apa-apa pun. Korang nak apply mana-mana pun, memang sejarah adalah subjek yang wajib lulus. Dan untuk jurusan kejuruteraan ni, apa lagi yang korang kena lulus adalah kimia. Kalau ingat tadi saya terangkan, subjek kimia ni adalah subjek wajib untuk sains dan juga kejuruteraan kan. So korang wajib lulus kimia. Alright. Dan satu lagi subjek yang korang kena dapat sekurang-kurangnya B. Tadi C kan? C untuk semua subjek, lulus sejarah, lulus kimia. Dan subjek yang korang kena dapat sekurang-kurangnya B adalah matematik. Alright. So kalau misal kata matematik tak dapat B, korang dapat C, kemungkinan untuk masuk ke matrikulasi tu tipis. Sebab competition sangat banyak. Satu Malaysia apply untuk masuk ke matrikulasi, dan dia akan pergi kepada yang result elok dulu, baru pergi kepada yang B dan C. Dan sekarang untuk jurusan perakaunan, subjek apa yang korang kena score adalah untuk dapat C adalah untuk subjek BM, BI, Maths, Maths dan mana-mana 2 subjek yang lain, macam fizik, kimia, bio, perniagaan, tasawuf, account, ekonomi, mana-mana subjek-subjek lain tu korang kena dapat lagi 2 C minimum minimum. So maksudnya untuk ambil perakaunan, korang kena at least dapat C, BM, BI, Maths, Maths dengan 2 lagi subjek lain. Dan lagi satu wajib lulus adalah sejarah. So senang je. Okay. Kalau korang dapat A lagi baguslah. Alright. So and then sekarang saya akan terangkan untuk
kalau korang ambil jurusan perakaunan profesional. So jurusan perakaunan profesional ni macam saya kata, dia punya bidang lepas ni, lepas matrik, korang boleh pergi ke mana adalah untuk ambil ACCA. So ACCA ni adalah satu sijil yang sangat susah nak dapatkan. So kelayakan untuk masuk ke matrikulasi jurusan perakaunan profesional pun sangat susah. Kenapa saya kata macam tu? So first korang kena lulus sejarah, tu wajib. Dan korang kena dapat C untuk 2 subjek. So korang hanya 2 subjek ni je. Macam tadi account kan banyak subjek C pun tak apa. Tapi untuk account profesional ni korang kena dapat C untuk 2 subjek je. BM dan juga AdMath. Kalau BM dan AdMath korang tak dapat C, dapat bawah lagi daripada C, memang tak dapat nak masuk jurusan perakaunan profesional. And then korang kena dapat A dalam 5 subjek, iaitu English, Maths dan 3 subjek-subjek lain yang korang dapat. Korang ambil. Contohnya fizik, kimia, bio, account, perdagangan, ekonomi atau apa-apalah, mana-mana 3. So kiranya korang kena sekurang-kurangnya dapat 5A dan juga C dalam BM, AdMath dan sejarah korang wajib lulus. So kiranya perakaunan profesional ni sangat susah untuk masuk. Tapi misal kata kalau korang apply perakaunan profesional dan korang tak lepas, dia akan automatik tarik nama korang pergi ke jurusan perakaunan yang biasa. So tentu apply je. So dah cerita macam-macam pasal subjek syarat kelayakan, bidang apa yang boleh ambil lepas matrik kan. So macam mana nak apply masuk matrikulasi ni? So dia sangat senang. Korang pergi ke website matrikulasi.moi.gov.my dan korang ikut je dia punya step-step untuk mohon matrikulasi. So permohonan matrikulasi bagi tahun 2021 ni, so maksudnya untuk SPM 2020 lah, dah dibuka daripada 15 Mac 2021 hingga 15 April 2021. So korang kena apply selagi belum tutup. Selagi belum tutup, apply. So untuk tahun depan pun tarikh dia lebih kurangnya sama. So apply tu macam mana? Just ikut je step-step dia dan korang akan diberi pilihan untuk pilih 3 matrikulasi yang korang nak. So dia ada 3 pilihan, dia suruh letaklah pilihan pertama, pilihan kedua dan pilihan ketiga. So apa tips untuk pilih tu? Alright. Tipsnya ikutlah, kalau korang nak yang rumah dekat, korang ambillah daripada negeri-negeri yang berdekatan. Pilihan pertama contohnya korang duduk Selangor, so yang pertama mungkin korang ambil dekat area Banting. Yang kedua korang ambil dekat Negeri Sembilan. Yang ketiga korang ambil dekat Melaka contohnya lah. Maksudnya itu adalah korang kena bagi 3 pilihan dan pilihan mana yang korang akan dapat dia bergantung pada, tengoklah, sebab saya kata matrikulasi competition dia sangat banyak. Kalau result korang elok, korang senang-senanglah dapat pilihan pertama. Kalau result kurang elok, so mungkin dia akan bagi pilihan kedua atau ketiga. So make sure letak betul-betul pilihan 1, 2, 3 tu yang memang korang nak. Jangan main letak je tiba-tiba letak dekat, korang duduk KL, letak dekat Sabah. Janganlah main dekat tu, macam best kan, dekat tekan-tekan kan. Letaknya ikut kesesuaian lah. Alright. So cara permohonan macam saya kata, korang follow je dia punya slide. Dia suruh isi nama penuh, alamat, dia minta result trial semua. So isi je, ikut je step yang dia bagi. Macam mana tadi saya kata, dekat website matrikulasi.moi.gov.my. Application untuk tahun 2021 dah dibuka, bagi SPM Batch 2020 dah dibuka sejak 15 Mac hingga 15 April. So isi selagi belum tutup. So tadi saya dah terangkan korang boleh buat 3 pilihan masa nak apply matrik kan. So korang tahu tak dekat mana sebenarnya ada matrikulasi ni? Tahu ada matrik tapi tak tahu kat mana ada matrikulasi kan. So dekat dalam Malaysia ni ada 17 matrikulasi semuanya. Okay, basically 15 matrikulasi dan 2 Kolej Mara. So itu adalah 17 lah tempat untuk korang sambung matrikulasi. So dia ada dekat Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis, Labuan, Johor, Perak, Kedah, Pahang, Selangor, Kelantan, Sarawak, dan ada juga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan dekat Kedah, Pahang dan juga Johor. Dan Kolej Mara ada dekat Kuala Nerang, ada dekat Kulim. Kalau korang ambil jurusan perakaunan, dia ada satu Kolej Mara yang khas untuk prinsip perakaunan je, jurusan perakaunan je, iaitu Kolej Mara dekat Kuala Nerang. Kalau korang ambil jurusan sains, ada satu
College Mara yang khas untuk jurusan sains, iaitu dekat Kulim. Dekat negeri-negeri lain tu semua dia offer untuk semua. Dia untuk, contohnya kat Melaka tu, kalau korang jurusan sains boleh kat situ, jurusan kejuruteraan boleh kat situ, kalau account boleh kat situ, account professional pun boleh kat situ. Alright, cuma ada certain college je yang dia College Mara, kalau nama dia College Mara, dia lebih spesifik kepada seserta tengah bidang sahaja. So nak pilih yang mana, macam saya kata, depends lah. Kalau korang yang dekat dengan rumah, ambillah 3 pilihan yang berdekatan, negeri-negeri yang berdekatan. Kalau korang rasa macam dah biasa sangat duduk bawah tiap mak, nak pergi jauh sikit, ambillah jauh-jauh. Alright. Okay, dan sebelum saya habiskan saya punya penceritaan tentang matrikulasi ni, saya nak bagi tahu. Tadi saya dah terangkan tentang subjek-subjek yang korang kena belajar berdasarkan jurusan-jurusan korang kan. Contohnya korang account, korang kena ambil subjek-subjek ni. Kalau korang engineering, korang kena ambil subjek-subjek ni. Tapi ada 4 subjek yang korang kena ambil sepanjang pengajian ni. Maksudnya apa-apa jurusan pun korang kena ambil subjek-subjek ni. Iaitu subjek yang pertama, English. Subjek bahasa Inggeris korang kena ambil 2 semester. And then ada subjek pendidikan Islam ataupun pendidikan moral. Islam atau moral ni korang kena ambil sekali je, maksudnya 1 semester je. And then akan ada subjek pengajian am kat matrikulasi, dan itu pun korang kena ambil 1 semester je sepanjang pengajian. Dan last sekali co-curriculum. Co-curriculum pun 1 semester je sepanjang pengajian. Co-curriculum tu macam bola tampar, main bola jaring. Dan ikutlah apa co-curriculum yang ditawarkan pada waktu tu. Kalau dulu-dulu ada satu subjek, masa dulu-dulu pengajian am tak ada. Dia pakai subjek dinamika. Subjek dinamika ni zaman dulu nampak tak lama sangat tu. Dinamika ni dia akan ajar etika kita berpakaian, cara bercakap depan orang, cara kalau kita pergi makan dekat tempat-tempat yang perlukan kita punya etika, sudu nak pegang macam mana, nak potong chicken chop, garpu kat mana, pisau dekat mana. So itu adalah dinamika. Sekarang dah tak ada, subjek tu dia tukar kepada pengajian am. So pengajian am ni apa yang korang akan belajar? First dia akan cerita tentang appearance, macam mana pergi interview, dan juga dia akan belajar tentang pengajian am lah, pasal perundangan perlembagaan Malaysia. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada apa nak tanya, jangan lupa tulis dekat komen. Nanti saya akan reply. And then, jangan risau. Saya akan ceritakan tentang live di matrikulasi. Ini part yang paling best. Saya akan ceritakan best ke dekat matrikulasi ni. Apakah, macam mana cara pengajaran dia? Macam mana dia punya live? Betul ke orang kata dia macam privacy, dia bebas ke? Part yang best ni saya akan sambung dalam video akan datang. So stay tune. So hari ni saya terangkan basic je apa itu matrikulasi, macam mana nak apply dekat mana, subjek apa nak, jurusan apa nak ambil kan, dekat mana ada matrik. Itu yang saya terangkan hari ni. So nak tahu yang part yang best tu, hari ni gili-gili je. Yang part best, apa yang korang akan hadapi kalau korang masuk dekat matrikulasi, apa yang bestnya. So stay tune dalam video saya yang akan datang. So kita berjumpa lagi dalam video extra yang akan datang bersama Madam Siti dalam part 2 matrikulasi, live di matrikulasi. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe, turn on notification untuk dapatkan update-update terkini daripada Intuition. Sebarkan video ni kepada semua kawan-kawan korang supaya ramai lagi dapat manfaat. Pokok korang ada kawan yang berminat nak sama matrik tapi tak tahu nak tanya siapa, tak tahu nak rujuk siapa, boleh bagi video ni dan moga video ni dapat membantu ramai lagi pelajar di luar sana. So, kita jumpa lagi dalam video matrikulasi, live di matrikulasi part 2. Saya akan kupas live inside the campus. So, saya akan terangkan kuliah dia macam mana, lecturer dia macam mana, macam mana cara pemakaian, macam mana cara study dan macam-macam lagi. So interesting. Okay, kita jumpa lagi akan datang guys. Bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.